Okay, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Memandangkan line saya selalu freeze dan berbagai lagi masalah. Jadi saya buat video dan jika kamu tidak memahaminya, kamu boleh call saya atau kita boleh melalui WhatsApp ataupun Telegram kelas yang telah disediakan. Okay? Okay, okay kelas. Hari ni saya nak terangkan kat kamu. Tempoh hari saya ada minta kamu untuk salin dalam buku tata bahasa, iaitu pelbagai jenis ayat. Which mean that is variant of sentence. Okay. Dalam bahasa Melayu terdapat ayat penyata dan ayat tanya. Okay. Dua perkara ini sangat penting dan selalu keluar dalam kesalahan bahasa ataupun di dalam objektif. Okay, mari kita tengok sama-sama apa dia. Okay, ayat penyata adalah ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberi tahu tentang sesuatu. The keyword you have to highlight is menceritakan sesuatu. That means you let someone know. You told someone. Itu adalah ayat penyata. Okay. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Okay. Ayat penyata ini dikenali sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Okay. Ayat apa fungsi ayat penyata ni? What is the function of ayat penyata? Okay, jadi ayat penyata ini berfungsi untuk menyatakan. Which means you want to describekan atau menerangkan. Explain ataupun describekan sesuatu cerita, benda, kejadian dan sebagainya. Okay. Ini dekat yang sebelah ni adalah contoh-contoh ayat penyata. Mari kita tengok satu-satu. Contoh ayat penyata di sini. Kakak sedang menyiram bunga. Di sini tiada pertanyaan, cuma sentence biasa. Itu adalah ayat penyata. Lembu itu akan dijual. Ayat penyata. Budak-budak itu bermain di tepi longkang. Itu adalah ayat penyata. Tiada tanda tanya. Okey? Ketiga-tiga ayat ini merupakan ayat penyata. Okey, mari kita tengok apa itu ayat tanya. Okey? Selalu kita macam confused. Cikgu, apa dia ayat tanya? Apa ayat nyata? Okey. Jom mari kita tengok sama-sama apa itu ayat tanya. Okey, ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu. Okay, ayat tanya is the sentence that you make for ask something. Okay, you ask someone or you ask something. Itu adalah ayat tanya. Contoh dia, apa yang kamu buat di sini? Okay, apa yang kamu buat di sini? In English, what are you doing here? Okay, you tanya, you ask, right? You tanya sesuatu. Yang kedua, kamu hendak pergi ke mana? Kalau bahasa Inggeris kita cakap, where are you go? Okay? So, dekat sini timbulnya pertanyaan. You question someone. Okay? When you ask or you question someone, that means itu adalah ayat tanya. Okay, ini merupakan contoh-contoh ayat tanya. Okay? Di tepi yang cikgu tunjukkan ni, contoh. Kamu nampak contoh? Contoh-contoh itu merupakan ayat tanya. Okey, jom kita pergi satu persatu. Yang penting kamu kena faham ayat tanya adalah when you ask someone. Okay, when you question. Kalau ayat tu macam you baca, then you tengok, oh ayat ni question about something. Then itu ayat tanya. But if
the ayat hanya only describe something or cakap something, itu bermaksud ayat penyata. Jangan confuse ya. Ayat penyata adalah ayat yang describe someone atau explain someone ke something ke, okay. Tapi ayat tanya question, tanya ayat tersebut. Okay, jom kita tengok contoh ayat tanya. Sorry, sekejap. Okay, tengok dekat sini. Apa yang kamu buat di sini? Kamu hendak pergi ke mana? Kamu hendak berada di sini hingga pukul berapa? Apakah benda yang hendak kamu cari? Mengapakah tajuk itu yang kamu pilih? Bagaimanakah cara kita boleh membantunya? Berapakah bayarannya? Kesemua ini merupakan ayat tanya. Okey. Sekarang, cikgu akan terangkan dekat kamu ciri-ciri ayat tanya. Okey, kita pergi ciri-ciri ayat tanya. Okey. Characteristic of ayat tanya. So, mesti kamu nak tahu, cikgu macam mana saya nak tahu ciri-ciri ayat tanya tu. Okey, kita tengok sama-sama. Saya besarkan skrin. Okey, ciri-ciri ayat tanya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum kesenyapan pada akhir ayat. Dalam tulisan, nada ini dilambangkan oleh tanda soal, question mark. Okey, jadi ayat tanya ini boleh disusun secara songsang ataupun berbentuk pasif. Okey, cikgu, saya tak faham. Apa itu ayat songsang? Kita belum belajar lagi, cikgu. Apa itu bentuk pasif? Okey, dekat bawah sini, nampak? Saya ada sediakan contoh ayat songsang dan berbentuk pasif. Kita tengok sama-sama. Okey, jangan takut. If you don't understand, you can ask me. Okay? Okay. Encik Daniel kah guru itu? Ianya merupakan susunan songsang. Sepatutnya macam mana murid-murid? Betul. Guru itu Encik Daniel. Okay. Okay, cuba tengok sini. Surat itu ditulis oleh Ahmad. Okay, ini berbentuk pasif. Sebab ada oleh, ini berbentuk pasif. Okay, jadi sekian sahaja. Hari ini kamu belajar tentang pelbagai jenis ayat, iaitu ayat penyata dan ayat tanya. Okay, cikgu ada sediakan sedikit latihan untuk kamu buat di Schoology. Kamu just klik dan jawab di situ. Okay, terima kasih kelas.